Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Rabu kepada semua rakan FB Soleha Mat Taha. Apa khabar anda semua hari ini? Okey, Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kita semua lakukan setiap hari, insya-Allah sentiasa dalam redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, boleh tolong kongsikan link FB Live Soleha pada hari ini supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini adalah sharing ilmu hari yang ke-185 buat Soleha, berkongsi ilmu di Facebook. Alhamdulillah, dah banyak rupanya. Hai Ida. Okey, kita mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa supaya kita semua sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, ada siapa ni yang menemani live Soleha? Okey, mari kita ajak kawan-kawan kita yang lain ramai-ramai join. Hai Indah. Waalaikumsalam Indah. Sihat-sihat semuanya. Soleha harapkan dan Soleha doakan. Okey, sebelum tu Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu kepada kawan-kawan baru kita, kepada follower-follower baru Soleha. InsyaAllah, okey, nama diberi Soleha binti Mat Taha, berusia 31 tahun. Soleha dah masuk tahun kelima bersama dakwah FTR dan dah masuk tahun kedua Soleha menjadi stokis dan leader bagi kawasan Keluang Johor bagi bisnes FTR Formula Tarik Rezeki. Soleha mempunyai lebih 300 orang ejen yang berdaftar under tim Soleha. Alhamdulillah, ejen-ejen Soleha berasal daripada satu Malaysia. Semua negeri ada. Termasuklah negara Brunei pun ada. Alhamdulillah. Okey, tajuk sharing FB Live Soleha hari ini adalah sedekah yang tidak diterima. Apakah itu sedekah yang tidak diterima? Adakah selama ini kita banyak buat silap? Adakah selama ni kita tak sedar bahawa sedekah yang kita lakukan ni, sedekah yang kita buat setiap hari ni, adakah Allah terima atau tidak? Rupa-rupanya dalam kita tak sedar dan lepas kita cakna dan kita tabayun, rupanya banyak yang Allah tegur. Macam mana ada jenis sedekah-sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita cek satu-satu. Adakah selama ni kita pernah terbuat yang kita tak sedar? Kalau ada terbuat, insya-Allah sama-sama kita perbetulkan dan kita buatlah sedekah yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah yang sentiasa Allah suruh kita buat, tuntutan kita sebagai orang yang beragama Islam, insya-Allah. Hai Kak Aizura, cuti hari ni? Alhamdulillah cuti. Waktu cuti ni PKP, alhamdulillah berkesempatan, berpeluang dengan sharing ilmu Soleha. Okey, Soleha akan kongsikan apakah itu jenis sedekah-sedekah yang tidak diterima. Yang pertama adalah sedekah dari hasil penipuan. Kalau kita sedekah daripada duit hasil curi ke, duit hasil kita tipu orang, kita makan harta anak yatim ke, kita bersedekah menggunakan hasil daripada wang yang kita zalimi orang lain, hasil penipuan ni akan menyebabkan sedekah yang kita hulurkan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
hendaklah kita bersedekah sesuatu yang halal, sesuatu yang memang jelas daripada kita, sumber yang diberkati. Bukanlah kita ada niat nak sedekah, tapi kita niat sedekah, kita salah cara. Kita ingatkan selama ni boleh sedekah menggunakan duit hasil yang tak berkat, duit hasil curi, duit hasil tipu. So ini sebenarnya lebih kepada mengundang kemurkaan Allah. Sedekah ni adalah perkara sunat. Dan meninggalkan sesuatu perkara maksiat dan perkara yang Allah larang tu, nahi mungkar tu adalah perkara wajib. So mana yang kita nak pilih antara perkara sunat dan perkara wajib? Of course lah kita kena utamakan yang wajib, iaitu kita kena tinggalkan apa yang Allah larang. Jangan kita nak buat sesuatu kebaikan, amal kebaikan dan amalan sunat, tiba-tiba kita nak buat amalan sunat tu dah boleh menyebabkan terjebak kepada dosa besar sebenarnya. Kita nak sedekah tapi kita sedekah guna hasil duit tipu. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita tidak berbuat begitu. Kita nak sedekah, sedekahlah dengan cara yang elok, dengan cara yang mulia. Sedekahkan apa yang memang kita ada. Bukan kita sedekah barang orang lain. Tak. Jangan sedekah bila kita curi barang orang, kita ambil sumber daripada yang tak dibenarkan oleh Islam, yang tak patuh syariah, yang memang agama Islam larang jelas-jelas. Tiba-tiba kita nak sedekahkan guna duit tu. Mestilah tak boleh kan? Dan ia menjadi sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Kak Anissa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang baru masuk. Okey, sesi sharing Soleha hari ini adalah berkaitan dengan sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai sangat yang terlepas pandang. Dia ingatkan selama ni aku sedekah ni sedekah yang Allah terima, sedekah yang akan menyelamatkan dan menjadi tiket untuk aku di hari akhirat nanti. Rupa-rupanya kita dah tersalah faham. Kita ingatkan asalkan sedekah is okay. Tak. Kita kena bersedekah menggunakan sumber yang patuh syariah, yang jelas hukumnya dari sudut agama Islam. Memang itu adalah milik kita. Jangan kita sedekah guna hasil penipuan. Tak nak macam tu. Okey, yang kedua, sedekah yang tidak diterima di sisi Allah adalah sedekah yang diungkit-ungkit. Contohlah hari ni kita nekat nak sedekahkan RM100 kepada madrasah sekian-sekian. Tiba-tiba satu hari nanti contohlah bulan depan, bila tibanya bulan depan kita nak ungkit-ungkit pemberian yang kita dah bagi. Kita nak minta balik. Tak bolehlah macam tu. Kalau kita nak sedekah, cuba ikhlaskan hati kita, belajar untuk ikhlas. Walaupun mula-mula kita susah rasa payah nak bersedekah, memang buat satu perkara kebaikan ni memang mula-mula ada cabaran dia. Tak semua orang akan mudah terus boleh sebati dalam hidup dia. Nak buat perkara kebaikan ni memang tak mudah, tapi tak mustahil. InsyaAllah bila jiwa kita, hati kita sentiasa nak rasa dekat dengan Allah, automatik jiwa kita akan rasa senang. Dan insyaAllah kita reda dengan segala sedekah yang kita berikan ni. Kita dah tak nak dah ungkit-ungkit. Biarlah apa yang aku sedekahkan hari ni bermanfaat kepada penerimanya nanti. Dah tak nak dah ungkit-ungkit. Biarlah dia dapat bahagian dia seperti yang telah dituntut oleh agama Islam. Bersedekahlah kepada mereka yang fakir miskin, yang berjuang fisabilillah, anak-anak yatim, golongan ibu tunggal, fakir miskin, dan juga anak-anak yang berjuang di fisabilillah seperti anak tahfiz dan anak-anak yang belajar di persekolahan. Semua boleh kita bantu insya-Allah. Biarlah kita bersedekah, kita dah tak ungkit dah. Jangan ungkit. Bila kita ungkit segala sedekah dan pemberian kita, Allah akan tarik balik kita punya pahala, di mana sedekah yang kita lakukan selama ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ikhlaskan hati kita, redokan segala pemberian dan sedekah kita tu lillahi ta'ala. Hai Kak Miza, hai Kak Zurinawati, hai Wan Atika. Thank you yang baru masuk tu. Okey, sudah teruskan kepada poin yang ketiga. Sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain adalah sedekah kerana riak.
Riak tu apa? Riak tu adalah menunjuk-nunjuk dan ada sikap negatif dalam hati kita, yang mana kita nak buat sedekah ni sebab kita nak menunjuk-nunjuk kat orang yang kita ni banyak duit, yang kita ni kaya raya. So nawaitu hati kita ni dah terpesong jauh. Biarlah kita bersedekah ni hanya Allah dan kita sahaja yang tahu lebih baik sebenarnya. Biarlah kita bersedekah ni, kita ikhlaskan hati kita, insya-Allah. Jangan ada niat nak menunjuk-nunjuk, nak takabur, nak menunjuk yang kita ni banyak, ada duit banyak dan mampu. So, kita rendahkan hati, turunkan ego. Jangan ada rasa bongkak di dalam hati, sebab inilah sebenarnya penyakit hati yang akan memakan diri kita dari semasa ke semasa. Bersedekahlah dengan seikhlas hati, bersedekahlah secara apa yang Allah dan Islam anjurkan kepada kita. Bersedekah secara sorok-sorok, bersedekah secara ikhlas hati, dan tak nak dah ungkit-ungkit dah. Lepas kita dah beri dah, sudah, biar Allah sahaja yang akan bagi ganjaran dan darajatnya di hari akhirat nanti. Just kita teruskan tugas kita sebagai hamba, mengumpul amal ibadah kita banyak-banyak di dunia ini, dan kita ajak orang lain untuk sama-sama buat baik dan buat segala perkara kebajikan, seperti bersedekah, seperti bayar zakat, seperti menolong orang-orang lain, sentiasa membantu antara satu sama lain. So banyak sangat sifat-sifat terpuji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita umatnya. So itulah yang kita kena ikut. Kita kena ikut sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi sarankan kita buat, sunnatullah tu kita hidupkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kitalah yang akan menjadi orang yang bahagia serta berjaya dunia akhirat. Okey, tu yang ketiga, sedekah yang riak dan menunjuk-nunjuk. Sedekah yang keempat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sedekah dari sesuatu yang buruk. Contohlah, kita ada niat nak sedekah. Biarlah kita bagi apa yang kita paling sayang. Bukanlah kita bagi segala apa barang yang buruk-buruk dan dah tak boleh pakai tu. Contohnya, satu hari ni kita nak sedekah, tapi kita nak sedekahkan pakaian yang compang-camping, yang dah koyak rabat, itu yang kita nak sedekah. Biarlah kita bersedekah sesuatu harta dan barangan berharga yang masih boleh digunakan, yang elok dan masih berfungsi, supaya benda tu boleh dimanfaatkan oleh si penerima. Janganlah kita bersedekah sesuatu yang tak elok. Contoh, kita sedekah, nak sedekah buah dekat jiran, tiba-tiba kita bagi buah yang busuk, semua busuk. So itu tak perlulah kita nak sedekah kepada orang, dan akan menyebabkan jiran tu tertanya-tanya, dia ni nak bagi aku sedekah ke dia nak bagi aku buah busuk ni. So kita hendaklah bersedekah sesuatu yang elok. Jangan bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Sebabnya bila kita sedekah sesuatu yang buruk, akan menimbulkan prasangka di hati penerima, dia ni betul ke nak bagi aku sedekah ni? Kenapa dia bagi benda yang tak elok? Dia bagi benda yang buruk-buruk. So jaga prasangka dan syakwasangka di hati orang lain, supaya bila kita nak bagi ni, kita niat betul. Ya Allah, aku niat betul ni nak sedekah ni. Aku nak bagi harta yang paling aku sayang ni. Bukanlah aku sekadar nak bagi sedekah ni, sedekah yang tak elok, sedekah yang buruk-buruk, sedekah yang dah tak boleh pakai dah. Tak nak macam tu. Biarlah kita cek dulu apa yang kita nak bagi tu. Contohlah, kita nak bagi dia baju. Pastikan baju yang kita nak bagi tu baju yang elok dan masih boleh dipakai. Walaupun pre-love ataupun yang kita dah pakai, tapi kita, contohlah kita dah tak muat dah. Waktu PKP ni banyak saiz baju dah tak muat dah. So kita sedekahkan pakaian-pakaian tersebut kepada mereka yang selayaknya. Sebabnya kalau kita simpan je buat pekasam, hari akhirat nanti Allah akan tanya, kenapa engkau beli baju banyak-banyak tapi engkau buat pekasam dan tak nak sedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan? So semua ni akan dituntut di akhirat nanti. So biarlah kita bersedekah, sedekahkan sesuatu yang elok, bukanlah sedekahkan sesuatu yang buruk. InsyaAllah. Sebab Allah sendiri menilai macam mana harta sesuatu yang kita sedekahkan tu layak ke tidak untuk diterima oleh orang lain.
So biarlah kita jelas dan cakna hal ini. InsyaAllah kita cek. Jangan kita bagi alasan tak perasan lah. Jangan. Biarlah kita cek dahulu segala benda yang kita nak sedekahkan tu sentiasa elok dan bukanlah benda yang buruk. Okey. Yang kelima, sedekah yang tidak diterima adalah sedekah orang kafir. Ni saya baca daripada sumber daripada ada satu kitab di mana dalam satu kitab tu semua huraikan jenis-jenis sedekah yang diharuskan, sedekah yang tidak diterima. So antara sedekah-sedekah yang tidak diterima, rupanya bila kita sedekah dekat orang kafir, itu adalah sedekah yang tak diterima sebenarnya. Walaupun kita bagi, is okay, kita bantu dia, tapi tak adalah kita dapat pahala. Bila kita sedekah kepada orang kafir, ibarat kita just bagi begitu je. Tak ada pahala dan darajatnya bila kita sedekah kepada orang kafir. Macam semalam, Soleh suka tengok video Ustaz Elbit Liu, yang di mana dia suka bersedekah dan dia suka pergi kawasan-kawasan pedalaman di mana kawasan orang susah-susah, dan dia bantu golongan Chinese, golongan Indian yang kesusahan, dia bantu. So di sini memang nampak sifat terpuji Ustaz LBU ni yang patut kita contohi, di mana dia tak berkira-kira dan dia tak kisah pun golongan mana pun yang kita kena bersedekah, dia sedekah dengan seikhlas hati. Sebabnya bila kita mudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Kita pandang pada sudut yang positif. Tapi dari di sisi Allah, sedekah ini adalah sedekah yang tak diterima, di mana pahala kita ni hanya Allah sahaja yang tahu macam mana Allah akan bagi nanti. So inilah yang Soleh baca, dan Soleh pun terkejut bila baca. Bila kita sedekah kat orang kafir, rupanya sedekah kita ni sebenarnya tak diterima. Maknanya tak ada pahala yang kita dapat. So biarlah kita pilih sedekah kepada orang Islam. Macam kita orang Islam, sedekahlah kepada orang yang selayaknya. Ramai sangat golongan asnaf yang telah tersenarai mengikut kategori-kategori ibu tunggal, fakir miskin, golongan anak yatim, anak tahfiz. So golongan-golongan fisabilillah seperti ini, inilah yang kita kena bantu, dan kita kena cakna bahawa mereka ni pun antara orang yang beragama Islam yang sama senasib dengan kita. Kita kena bantu mereka supaya mereka dapat lalui, contohlah Ramadan dah nak hampir kan, lagi seminggu lebih kita akan menghadapi Ramadan. Adakah kita cakna golongan-golongan seperti ini cukup bekalan makanannya, cukup keperluan hariannya? So kita banyak-banyakkan bersedekah. Mana yang nak bersedekah, insya-Allah kita cari golongan yang tepat, dan kita cari golongan yang memang diharuskan oleh syarak untuk kita bersedekah. Tapi kalau nak bersedekah kepada orang kafir, tak ada masalah. Just kita niat untuk tolong, dan niat tolong kita tu akan Allah permudahkan urusan kita. Okey, jelas dan faham macam mana sedekah yang kita sedekahkan ini, adakah diterima dan atau tidak diterima. Okey, harapnya semua jelas. Okey, dan yang terakhir, sedekah yang tidak diterima di sisi Allah adalah sedekah kerana terpaksa. Sedekah kerana terpaksa ni adalah bila kita sedekah, kita rasa berat sangat hati nak sedekah, tapi kita sedekah sebab kita contohlah situasi macam ni, di mana ada seorang antara tunang dengan seorang perempuan, lelaki dan perempuan ni merupakan tunang. Di satu masa tiba-tiba ada lalu seorang pengemis, dan lelaki ini rasa tercabar nak tunjukkan bahawa diri dia ni gentleman, dia nak tunjukkan bahawa dia ni mampu dan dia ni pemurah hati. So dalam keadaan itu timbul dalam rasa hati dia, sebenarnya selama ni dia tak suka pun nak bersedekah, dan tiba-tiba sebab nak menunjuk kepada tunang dia, dia paksa diri dia sedekah untuk niat menunjuk-nunjuk kepada tunang dia bahawa dia ni seorang lelaki yang perfect, dia ini seorang lelaki yang gentleman. So sedekah seperti ini adalah dilarang oleh Islam, di mana akan menyebabkan penyakit hati yang sangat teruk bersarang dalam hati kita, akan menyebabkan penyakit hati yang suka menunjuk tak ikhlas. Bila kita bersedekah tak ikhlas ni, menyebabkan jiwa kita akan lebih merana sebenarnya.
Kita nak redha Allah ke nak redha manusia? Dan tentulah kita bersedekah ni sebab nak redha Allah. Biarlah kita bersedekah ni hanya Allah yang tahu dan Allah tahu niat kita. Jangan bila kita niat sedekah ni, aku nak tunjuk pada tunang aku, aku banyak duit ni, baik hati, kaya raya, hati suci. So, ini niat dah salah dah dan memang terpesong. So, jauhi sedekah yang boleh menyebabkan hati kita penuh dengan rasa takabur, penuh dengan rasa nak menunjuk-nunjuk dan terpaksa. Lebih kepada terpaksa, bukan rela hati, bukan seikhlas hati. So, biarlah kita bersedekah yang seperti yang diharuskan oleh Islam, bersedekah dengan seikhlas hati. Walaupun ada kita kadang-kadang rasa, betul ke aku nak sedekah ni? Betul ke? So, kita ikhlaskan hati kita, kita redakan hati kita. Ya Allah, aku sedekah hari ni untuk menutup aib-aib aku, ya Allah. Ya Allah, bantu aku dalam dakwah ni, ya Allah. Aku niat sedekah ni supaya engkau mempermudahkan jalan dakwahku ini. Boleh kita niatkan macam tu. Sebab selalu Solehah ajar, contohlah, Solehah selalu ajar, ramai jemaah FTR tanya, Solehah, macam mana kita nak niat sedekah subuh ya? Sedekah subuh yang kita sedekah hari-hari tu, apa niat yang sesuai kita gunakan ya? And then Solehah bagi tahu, kalau anda nak niat sedekah, anda niatkan setiap pagi, ya Allah, terima kasih kerana menutup aib-aib kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana mempermudahkan jalan dakwahku dan jalan hidupku, ya Allah. Semoga dengan pemberian sedekahku ini akan dapat membantu dan meringankan bebanan si penerimanya nanti. Ya Allah, ikhlaskan hatiku dan terimalah sedekahku ini. Amin, ya Allah, ya Mujib. So, kita doalah, niatkan yang baik-baik bila kita bersedekah. Jangan bila kita bersedekah, kita tak niat apa-apa. Ibarat kita sedekah, kita tak dapat apa-apa sebenarnya. So, biarlah kita jelas bahawa setiap kali kita sedekah, lillahi ta'ala. Kita sedekah bukanlah ada sekelumit perasaan negatif ke, tak nak. Biarlah kita bersedekah dengan redha, dengan seikhlas hati, rela hati kita. InsyaAllah memang kita dah nawaitu dah jaga sungguh-sungguh dah niat awal, tengah dan akhir kita. InsyaAllah kita memang nak bantu dia. Memang kita nak Allah sendiri permudahkan urusan kita. Sebabnya dengan bersedekah ni, mengikut beberapa hadis sahih, dengan sedekah ni akan menutup 70 pintu bala. So banyak sangat kan kelebihan bersedekah ni. Sebab itulah kita sebagai umat Islam semua dituntut untuk melaksanakan sedekah. Biar mula-mula hati kita rasa berat, tapi sebenarnya sedekah ni sebenarnya mendidik jiwa kita, di mana bila kita dah start dah bersedekah, di mana bila kita dah start dah nawaitu kita sedekah nak bantu orang, insya-Allah dia akan terus istiqamah dan rasa seronok nak bersedekah lagi. Contohlah hari tu Solehah share tip bersedekah dengan ejen Solehah. Tiba-tiba dia PM Solehah, terima kasih Kak kerana perkenalkan saya tentang sedekah ni. Sebelum ni tak pernah buat pun. Lepas kenal FTR je dah boleh mula bersedekah, dah boleh mula bayar zakat. So inilah perkara kemenangan yang saya dapat sepanjang saya hidup ni. Di mana sebelum ni saya tak pernah nak bersedekah dan tak tahu nak sedekah kat mana. Alhamdulillah sejak kenal FTR saya dah mula dah ringankan tangan. Setiap bulan, setiap minggu ada sahaja dia hulurkan sebarang sedekah kepada Madrasah Suami Solehah. Alhamdulillah. Terima kasih dan semoga Allah merahmati dan memberikan jalan kebahagiaan dan keberkatan dalam kehidupan kita yang sangat banyak bersedekah seikhlas hati, insya-Allah lillahi ta'ala. Jaga niat. Bila bersedekah ni penting untuk kita jaga niat. Jangan terpesong, jangan ada negatif. InsyaAllah kita minta Allah jaga hati kita supaya sentiasa di jalan yang lurus. Tak nak bersedekah tu sedekah yang suka nak mengungkit-ungkit, sedekah yang terpaksa, sedekah yang nak menunjuk-nunjuk semata. So tak nak macam tu. InsyaAllah bila kita jaga nawaitu kita, kita jaga niat kita, kita jaga hati kita di landasan yang betul lillahi ta'ala, InsyaAllah takkan wujud penyakit hati dan penyakit yang akan membinasakan diri kita sebenarnya. InsyaAllah minta Allah pelihara.
Okey, anda jelas tak sharing Solehah hari ni berkenaan dengan sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau anda jelas, tahniah dan terima kasih kerana setia menjadi follower Solehah dan menjadi pendengar live Solehah setiap hari. Semoga Allah merahmati kalian dunia akhirat. Solehah doakan anda kaya berjaya dunia akhirat. Okey, Solehah sudahi live sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah redha perjuangan kita setiap hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.